Okay. Okay, saya share. Okay, dapat ni sharing? Kita gunakan pin sebab hari tu kita gunakan foto edit tu dia jadi hang. Kita cuba guna pin malam ni. Okay, Ashura dapat nampak dan dengar suara saya dengan jelas? Boleh? Ya, cikgu. Okay, kita teruskan. Okay, graf pecutan masa. Okay, graf pecutan masa muka surat 30. Okay, kamu tengok ni A dan B, apa beza dia? Dua-dua sama, graf Y dia, paksi Y dia adalah A iaitu pecutan dan paksi S dia adalah S masa. Perbezaan dia ada pada A ni, ni A, yang ini pula negatif A. Apa maksud dia? Okay, kita bincangkan apa maksud dia. Okey, untuk atas ni A ni maksud dia positif. Pecutan A positif. Nampak dia bawah ni kosong. So atas A maksud dia positif. Untuk yang bawah ni kosong bahagian atas. So maksud dia kosong ni adalah, yang A ni adalah negatif. So inilah negatif pecutan. So apa maksud positif dengan negatif ni? Kalau positif maksud dia, ingat dia pecutan adalah halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. So bila halaju akhir dia lebih laju daripada halaju awal, masa tak berubah kan, saya dah beritahu masa takkan berubah, kita takkan ada negatif masa. Mustahil ada negatif masa sebab kita tak boleh back to the future. Kita mesti ke hadapan. So mestilah V tolak U, V tu mesti lebih besar daripada U. Halaju akhir mesti lebih besar daripada halaju awal. Kalau sebaliknya, halaju dia berkurang, maksudnya dia bawa laju, lepas tu dia berkurang, lepas tu dia berhenti. So itu maksud dia akan negatif sebab halaju akhir dia kurang, halaju awal dia tinggi. So kurang tolak tinggi dia akan jadi negatif. So itu adalah graf yang kedua, pecutan negatif. Itu maksud dia. Sebab itu keterangan dia, objek bergerak dengan pecutan seragam yang positif. Pecutan seragam yang positif. Untuk B pula, pecutan seragam yang negatif ataupun yang pecutan. So ingat, graf ini kamu perhatikan baik-baik, kosong di mana. Kalau kosong di bawah, maksud dia positif. Kalau kosong di atas, maksud dia graf ini adalah negatif. Okay. Okey, sampai di sini graf pecutan masa. Ada masalah? Okey, tak ada. Kalau tak ada, ingat kita dah belajar 3 graf, iaitu yang pertama graf sesaran masa, yang kedua graf halaju masa, dan yang ketiga graf pecutan masa. Ketiga-tiga graf ni kamu kena tengok pada paksi Y dia. So kalau dapat soalan, tengok paksi Y dia. Adakah dia S, adakah dia V, ataupun adakah dia A. Okey, kita lihat contoh 2.1. Rajah 2.30 menunjukkan graf sesaran masa seorang pelari dalam satu sesi latihan memanaskan badan. Kita tengok siapa yang masuk ni. Sekejap. Macam ada suara masuk. Okay, tak apa, tak ada, kita teruskan . Okey, Rajah 2.30 menunjukkan graf sesaran masa. Nampak dia ada tulis sini graf sesaran masa. Seorang pelari dalam satu sesi latihan memanaskan badan. So sesaran masa huruf S betul, masa. So kita lihat graf dia, ada yang melengkung ke atas dan yang seterusnya dia negatif. Terangkan keadaan gerakan pelari itu yang diwakili oleh bahagian graf A, OA, AB, BC dan CD. So untuk menjawab soalan ni, first kali untuk peringkat awal kamu tengok bahagian sesaran masa. Kita ada bincang pada muka surat sebelum ni, 28 tak salah saya. So kamu boleh tengok macam mana dia punya graf. So itulah cara kita mentafsirkan graf. Mentafsirkan graf. So bahagian OA, kecerunan graf positif dan malah, oleh itu pelari bergerak dengan halaju seragam. Okey, untuk ulang kaji, halaju seragam, pecutan dia apa? Siapa boleh jawab? Halaju seragam. Pecutan. Kosong. Ya, betul. Bagus. Ingat, pecutan dia kosong. Okey, bahagian AB, sesaran tidak berubah, pelari tidak bergerak. Tidak bergerak maksudnya halaju pun sifar, pecutan lagilah sifar. Tak ada pecutan langsung, dia tidak bergerak. Okey, bahagian BC, kecerunan graf bertambah, oleh itu pelari bergerak dengan halaju yang semakin bertambah. Okey, nampak? Ini baru ada pecutan. Baru ada pecutan, memecut. So kamu nampak ni, OA dengan BC, OA ni pecutan sifar, tapi dia bergerak. BC ni dia bergerak, tapi dia bergerak bertambah. Halaju dia bertambah. So bila bertambah maksud dia ada pecutan.
Okey, dan akhir sekali CD. Kecurangan graf adalah negatif dan malah, oleh itu pelari bergerak dengan hal laju seragam, tetapi pada arah yang bertentangan, pelari itu berlari balik ke tempat permulaannya. Okey, so kat sini juga dia punya pecutan adalah sifar. Okey, saya ada soalan untuk contoh 2.10 ni, 2.30 ni. Cukup. Ya saya. Yang kecurunan positif dengan kecurunan bertambah itu sama tak? Kecurunan positif dengan kecurunan bertambah. Kecurunan bertambah. Nanti jap, mana kecurunan positif? Bagaimana ada kecurunan positif? Sekejap. Kan tengok dulu soalannya. Kecurunan positif, kecurunan positif, lepas tu apa tadi? Dengan Kecurunan positif dengan kecurunan bertambah ada beza tak? ada beza. Ada beza. Kecurunan ni tak bertambah. Kecurunan sini malah. Maksud positif adalah dia punya nilai positif. Kita bandingkan dengan CD. CD kecurunan negatif. Kamu dah belajar dalam graf, kalau graf macam ini positif, kalau graf macam ni negatif. Kalau graf macam ni ada nilai. Kalau graf macam ni graf macam ni tegak ada nilai. Kalau graf macam ini mustahil. Itu maksud dia positif negatif. Okey, tapi kalau kecurunan bertambah, maksud dia bertambah kecurunan. Dalam kes ini dia tak bertambah, dia malah. Yang ini pun malah. Nampak perkataan sini malah. Ada kat sini malah. Nampak? Jawab. Boleh faham? Oh, okey. Okey, apa maksud kecurunan bertambah? Kecurunan bertambah, okey macam ni Jawab. Kalau mungkin ada yang pelajar masih tak faham lagi, saya terangkan sikit. Kalau kamu ambil nilai kat sini, ini ambil nilai kat sini, saya ambil satu lagi nilai kat sini, saya dah terangkan pada hari semalam. Tak tegak sorry tak tegak, sebab ni kena tegak. Saya bagi dia tegak sikit, bagi jelas faham. Okey, apa maksud kecurunan bertambah? Ada binatang kat atas. Okey, apa maksud kecurunan bertambah Okey, kat sini. Okey, saya kata OA ni adalah kecurunan positif dan juga malah ataupun dia tidak berubah. Kenapa? Sebab kalau saya ambil titik sini, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 sama dengan X1 tolak 0, Y1 tolak 0 bahagi dengan X1 tolak 0 sama dengan Y2 tolak 0 bahagi X2 tolak 0. So maksud dia kecurunan ni semua tempat ni adalah sama. Katakanlah sini 2, 2, 2, 2, 2 semua 2. Itu maksud dia kecurunan malah ataupun sama. Okey, maksud Syahok tadi, apa maksud kecurunan bertambah? Contoh dia macam sini Sini 2, kita buat satu lagi graf. Sini, katakanlah sini ada satu graf. Okey. Ini tak mustahil, sorry. Gini. Dia mesti lebih cerun. Lebih cerun macam ni, lebih cerun. Okey. So ini kurang cerun, sini lebih cerun. Katakanlah sini 2, sini kamu mungkin dapat 3. Itu maksud dia kecurunan bertambah. Okey. Ada satu lagi graf. Begini pula. Nanti sekejap katakan macam ini. Okey, gini pula. Okey. Sini nombor 1 ke nombor 2 bertambah. Nombor ketiga ni berkurang. Kecurunan dia berkurang. Kenapa? Sebab dia kurang cerun. Okey. Dalam kes ini kecurunan bertambah. Sebab kita dah belajar pada hari semalam, graf segitiga tu bertambah. Itu maksud dia kecurunan dia bertambah atau berkurang. Boleh nampak tak, Cahap? Okey, faham. Okey, faham Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua ataupun contoh yang terakhir rasanya malam ni. Okey, cuba lihat contoh 2.11. Darjah 2.31 menunjukkan graf hal laju masa sebuah motosikal yang bergerak di sepanjang suatu jalan yang lurus. Okey, ingat sebagai ahli fizik kita kena mengkaji graf. Okey, first kali bila dapat soalan ni tengok pada ni. Apakah dia punya X dengan Y? So Y kat sini V dengan T. So maksud dia graf hal laju masa, bukan graf sesaran masa
Graf hal laju masa, ciri-ciri dia bila kecerunan mesti pecutan. Ciri-ciri dia kalau luas bawah graf mesti adalah sesaran. Okey, itu ciri-ciri daripada graf hal laju masa. So terangkan keadaan gerakan motor ekol diwakili oleh bahagian graf OA, AB, BC dan CD. Okay, ini soalan biasa tipikal bagi soalan SPM. Kamu kena terangkan. Okay, sekarang kita lihat apa yang dia buat. Mula dicarikan kecerunan. Ingat, mana-mana titik kamu ambil di sini, kalau kamu kira, kamu akan dapat kecerunan yang sama. Okay, tak percaya kita lihat sini. 15 dengan 5 15 tolak kosong bagi 5, kita dapat 3. Tak boleh, ini bukan 15 ikut 5. Sorry. Mana-mana titik kat sini, dia senang kata sini kecerunan dia 2.5, semua sekali 2.5. Semua sekali sini 2.5 sebab dia adalah kecerunan yang malar. So kecerunan malar 2.5, so pecutan seragam 2.50. Pecutan seragam 2.50. Okay. Berbeza dengan tadi tadi kata pecutan kosong. Kenapa? Sebab dia adalah graf sesaran masa. Yang ni graf hal laju masa. So bila graf hal laju masa, sesaran dia kecerunan dia adalah pecutan. Boleh? Okey, bahagian A, B. Motosikal bergerak dengan hal laju seragam. Ke bawahkan sikit. 2.50. Kenapa? Sebab dia seragam ni. Dia bukannya tidak bergerak Dia bergerak. Dia bukannya berhenti. Dia bergerak. Berbanding dengan graf AB dekat 2.10, dia berhenti. Yang ni dia bergerak. Cuma hal laju seragam 25 meter saat. Bila hal laju seragam 25 meter saat, maksud dia pecutan dia adalah sifar. Okey, bahagian BC pula. Bahagian BC, kita lihat sini dia adalah negatif. Dia ke bawah, negatif. So, bila negatif, kita lihat sini, kamu akan dapat kecerunan dia negatif ni Dia tak tulis sini negatif, sebabnya negatif. Kenapa dia tak tulis sini negatif? Ni sebenarnya salah ni. So, jawapan yang ni salah. Sebab dia tak tulis sini negatif. Okey. Kita tak perlu tulis negatif kalau kita tulis perkataan nyah pecutan. Nyah pecutan tu, nyah tu maksudnya negatif lah. Sebab tu kalau ayat ni betul. Ayat yang ini betul. Ayat yang pengiraan atas tu salah. Ini ayat ni betul. Nyah pecutan yang magnitude 5 meter sesaat kuasa negatif 2. Okey. Sebab dia dah tulis nyah pecutan. Okey. Dan So yang dia punya kecerunan yang negatif tu tak payah. Okey. Kalau ini betul. Ini sorry Yang ini tadi saya kata salah. Kenapa salah? Sebab dia tak tulis ni negatif. Kamu kena tulis ni negatif. Kecerunan mesti negatif. Untuk bahagian BC ni lah. Tapi bila kamu buat ayat, motosikal bergerak dengan nyah pecutan 5 meter saat negatif 2. Betul. Sebab kamu dah tulis itu nyah pecutan. Tapi kalau kamu tulis motosikal bergerak dengan pecutan negatif 5 meter saat, baru betul. Pecutan mesti tulis negatif 5 meter saat kuasa negatif 2. Faham tak? Ayat tu saja. Yang ni salah tadi. Mesti ada tambah negatif. Boleh jawab? Maksudnya kalau ayat tu tulisnya pecutan, yang magnitude tu tak payah tulis negatif lah. Kalau kalau tulis pecutan saja, maksudnya yang magnitude tu tulis negatif lah. Dia betul. Betul. Faham Okay. Yang ini tadi pengiraan yang ini salah lah. Yang ini salah. Ini kamu kena betulkan lah. Pecutan dia negatif 5. Kecerunan dia negatif 5. Ni kena tambah negatif 5 Yang tadi cakap betul. Kalau tulisnya pecutan, kamu tak payah tulis negatif. Kalau kamu tulis pecutan, kamu kena letak negatif. Okey, dan last sekali bahagian CD, motosikal bergerak dengan hal laju negatif. Hal ini maksud motosikal bergerak dengan bergerak balik pada arah bertentangan. Tengok CD, nampak dia bahagian negatif. Nampak perbezaan Ini kecerunan dia positif. Kecerunan dia negatif. Okay. Yang sini pun negatif di dalam kawasan kembali kepada asal. Di bawah ni maksud dia balik kepada asal, CD. Okay. Kamu jangan tengok pada masa tau. Masa ni memanglah masa akan bertambah. Dia takkan belok ke sana. Dia mustahil belok ke sana. Kalau kamu buat graf. Sebab ini kesalahan pelajar biasa Saya bincang berdasarkan pengalaman saya. Ada pelajar dia buat macam ini. Dia kata sebab negatif. Salah. Sebab ini maksudnya masa kamu kembali pada 15 saat. Salah. So dia mesti ke depan. Ingat masa mesti positif. Tak boleh negatif. Yang graf V ke S ke A tu boleh negatif. Tapi kalau masa tak boleh negatif. Boleh? Okey, seterusnya tentukan sesaran motosikal itu seperti biasa saya kata tadi.
Kalau sasaran mesti luas bawah graf. So kita carilah luas bawah graf dia. Buka sebelah Okay, nanti kita akan tengok. Lakarkan graf pecutan masa bagi gerakan motosikal itu pada 25 saat pertama. Okey, untuk bahagian B dengan C ni kita ada masa lagi 10 minit. Saya nak kamu tengok dulu, cuba perhatikan mana yang kamu tak faham muka surat 31. Okey, saya rasa tak ada masalah lah sebab kita dah bincang sebelum ni. 31. Mana Okey, ni dia. Okey, cuba perhatikan buku kamu dah dapat, nota pun kamu saya dah sediakan. Okey, bahagian mana yang awak tak faham jawapan ni? Okey, nanti kita bincang. Saya bagi masa 5 minit. Okey, boleh? Okey, menarik kat sini bahagian A tadi. Yang bahagian akhir nampak ni, dalam kes ini walaupun magnitud, cuba fahamkan ayat ni. Sebelum saya teruskan, kamu cuba fahamkan ayat ni. Okay, walaupun magnitud hal laju motosikal semakin bertambah, magnitud hal laju dia bertambah tapi dikira negatif sebab dia bergerak pada arah negatif. Hal laju semakin bertambah. So, dia makin bertambah laju dia tapi dikira sebagai negatif. Faham tak maksud dia? Maksud dia bukannya motosikal tu berkurang dia punya hal laju dia. Kalau berkurang hal laju, kita tadi kira pecutan. Pecutan maksudnya hal laju akhir tolak hal laju awal bagi masa. Hal laju akhir dia berkurang tolak dengan hal laju awal, maka dia akan jadi pecutan negatif. Tapi dalam kes ini, hal laju dia bertambah. Tapi dia punya arah berlawanan. Arah dia patah balik. Lepas tu dia jadi negatif. Cikgu. Ya. Apa maksud yang arah bertentangan tu? Okey, arah bertentangan macam ni Syahab. Kita kembali kepada tadi sekejap Okey. Dia macam ni. Katakanlah saya daripada kamu Syahab daripada Pek Kangkung, sebuah tempat di Bukit Pasir, Eko. Kamu berjalan sampai di sini ni sampai sekolah Tongkang Pecah. Okey. Berjalan daripada sini sampai ini Tongkang Pecah. Okey. Maksud bertentangan arah, daripada Tongkang Pecah kamu nak balik ke Bukit Pasir ataupun ke Pek Kangkung. Nampak arah dia ke sana pula. Itu maksud dia. Arah dia berlawanan arah. Faham? Faham. Sebab kita kira sasaran. Sasaran mesti ada magnitude, mesti ada vektor. Kuantiti vektor. So magnitude, so mesti ada arah. Arah dia berlawanan arah. So itu yang menyebabkan dia negatif. Bukan disebabkan dia makin perlahan, tapi disebabkan dia berlawanan arah. Boleh? Tapi kalau kira laju, tak boleh macam ni. Ini adalah hal laju. Hal laju adalah kuantiti vektor. Dia ada magnitude dan juga arah.
Okey, faham Okey, seterusnya kita kembali kepada ni. Sesaran saya rasa tak ada masalah. Ada masalah tak? B1. B1 dan B2 kamu dah tengok tadi. Boleh Okey, dan bahagian C. C ni pun senang cari pecutan. So ingat graf pecutan ni macam ini Ini graf pecutan. Pecutan darab masa. Dia ada positif, kosong ataupun negatif. Dia 3 saja. Dia punya pemisah dia titik-titik ni. Sebab memang pecutan dia macam ini Dia tak ada mustahil. Mustahil pecutan kamu akan dapat macam ini ke, tak ada. Dia mesti garis ni titik. Okay, siapa yang tak boleh buat graf pecutan ni? Sila bertanya sekarang. Tak boleh, cakap tak boleh. Tak faham. Tak faham Okey, bagus. Tak faham, tak apa. Kita nak buat graf pecutan masa ni, kita tengok kepada jawapan bahagian A. Okey, kalau tak faham, kita tengok bahagian jawapan bahagian A. Kita lihat jawapan bahagian A nombor 1. Bahagian OA jawapannya 2.5. Bahagian AB jawapannya 25 juga. Bahagian 3 jawapannya 5. Negatif 5 Negatif 5, kecuali negatif 5. Bahagian CD, kita nak usaha sebelah dia. Bahagian CD negatif 20. Okey. So macam mana kita nak buat graf dia? Itulah tadi ada 4 tadi. Bahagian AB 25. Nanti jap mana tadi? 25. 2.5. 2.5. Ini nampak ni 2.5. Okey, sini kenapa kosong? Kita lihat sini, ini bahagian 10 hingga 15 10 hingga 15. Kenapa dia kosong? 10 hingga 15. Okey, 10 hingga 15. Halaju dia masih kekal sama 25. Tetapi bila halaju seragam, maksud dia pecutan dia adalah sifar. Bergerak dengannya pecutan. Ini bahagian AB. Bahagian AB, motosikal bergerak dengan halaju seragam. Bila halaju seragam, maksud dia pecutan sifar. So bahagian ini AB ni adalah sifar. Faham? So sebenarnya semua jawapan nombor 1, 2, 3, 4 kamu tuliskan balik dalam bentuk graf. Itu sebenarnya. Cuba kamu bandingkan. Cikgu, Ya. yang graf ni kan biasanya berapa markah? Biasanya tak biasa dah, saya tak ingat dah. Biasanya ni semua satu Kalau markah. Satu markah ya. Kalau cakap ini kan dia akan berhubung kait dengan yang jawapan ABC tu, AB tu kan. Ya, Kalau AB betul. nilainya salah, masa plot graf ini kan salah. Nanti Ya, salah betul. semua kan. Ya betul, kosong terus. Nah, biasa macam itulah. Sini tak salah saya, biasa ni satu markah, bukan 2 markah, satu markah. Sebab itu soalan berangkai macam ini, terutama soalan KSSM, kalau soalan KBSM dulu tak banyak rangkaian dia tau. Rangkaian tu maksud dia berkait-kait. So bila KSSM banyak berangkai, markah kamu banyak jadi kosong ataupun jadi kurang kerana bahagian atas dah salah. Bahagian atas dah salah, masuk bahagian C macam ni terus kosong lah. Kamu tak masalah dah. Nampak? So penting untuk awak faham semua sekali. Kalau graf tu kamu kena belajar semua graf. Daripada graf tu, sebelum graf kamu kena tahu halaju seragam adalah pecutan sifar. Itu kita tak belajar dalam graf, kita belajar awal lagi. Nampak? Sebab tu saya kata bila kawan awak tanya macam cikgu buat spot soalan, saya kata saya tak boleh spot soalan sebab soalan KSSM memang dia berangkai. Kalau kamu tak dapat jawab maka akan salah. Pak? Okey, setakat ni Cik Hawk faham tak graf ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, dan last sekali untuk malam ni dia ada bagi suatu mentor SPM ni. Soalan mentor SPM ni sebenarnya pernah keluar dalam SPM. Baru saya teringat. Graf payung terjun belum terbuka. Okey, ini sebenarnya ada pernah kita bincang semasa kelas online. Okey, tak apa kita baca. Graf VT dalam rajah 2.3 menunjukkan keadaan seorang penerjun ketika melompat dari kapal terbang, okey, sehingga mendarat di permukaan bumi. Analisis graf VT dan jelaskan pergerakan penerjun itu ketika payung terjun belum dibuka, payung terjun itu sudah dibuka dan penerjun itu mendarat. Okey, ini dia punya ni. Kita lihat sini. Semasa payung terjun belum dibuka, penerjun itu berada dalam kawasan pecutan awal yang besar. Ini pecutan ni. Ingat, bila graf macam ini pecutan. Kalau graf tegak, maksudnya pecutan sifar.
Tapi graf mesti melengkung. Ingat tadi kita bincang, graf mesti melengkung, barulah ada pecutan. Kalau graf tegak, maksud dia pecutan sifar. Sorry, itu salah. Itu salah. Itu graf sasaran masa, sorry. So, graf mesti melengkung, ini maksud dia ada pecutan. Okay, lepas tu dia mendata. Kenapa mendata ni? Ini yang penting. Ini pernah keluar dalam SPM. Kenapa graf ini mendata? Ini bahagian ni. Okay. Bahagian ini maksud dia, bila kamu turun, first kali bila terjun, kamu punya berat dengan gravity akan tarik ke bawah. Okay. Sampai satu tahap, hal laju dia dah seragam. Kenapa? Sebab yang ke bawah dah maintain, yang daya ke bawah ada, daya tarikan ataupun geseran ke atas pun ada, dah seimbang. Macam mana saya cakap Alah, kalau kita tengok suatu movie, orang tu jatuh daripada tempat tinggi, mula-mula dia takut, lepas tu dia pun relax. Bila nak jatuh, bila nak sampai ni. Okay? Masa relax tu maksud dia punya hal laju dah seragam. Itu maksud dia. Hal laju dah seragam, dia dah rasa relax, dia dah tak rasa lagi rasa macam nak jatuh tu dah tak ada. Sebab daya jatuh ke bawah tu dengan daya geseran udara tu dah seimbang, dah sama. Itu maksud dia. So, kawasan sinilah dia dah jadi hal laju seragam. Okay? Kenapa berlaku graf macam ini pula negatif? Sebab payung terjun dah terbuka. Bila payung terjun terbuka, dia punya hal laju akan negatif ataupun berkurang. Okey, itu yang pertama. Kenapa pula sini graf dia tegak? Okey, bahagian yang kedua tegak ni sama macam situasi di atas tadi. Ingat, situasi di atas tadi, bila kamu terjun, mula-mula kamu rasa takut, kamu rasa macam terkejut, rasa macam ada jatuh tu kuat sangat, cepat sangat. Tapi bila lama-lama dah maintain, kamu dah rasa okey je, maksudnya laju dah seragam, kamu dah relax dah. Okay. Lepas tu bila buka payung terjun pun sama, dia tersentak. Lepas tu bila sampai tahap ni, maksud dia kamu dah maintain, dah melayang-layang dengan payung terjun. Maksud dia laju dah seragam, sampailah keadaan mendarat. Okay. Dalam SPM, dua benda ni lah yang ditanya. Kenapa berlaku macam ini? Okay. Dengan kata lain, keseimbangan daya graviti dan juga berat badan ke bawah sama dengan daya yang dihasilkan daripada geseran udara. Boleh? Itulah dua ni yang saya nak tekankan. Yang lain semua kau boleh baca lah. Okey, itu saja untuk malam ni. Okey, ada soalan untuk bahagian ni? 4? Boleh tanya? Penerjun berada dalam pecutan yang tinggi, yang ni semua penangan dia, tapi yang bahagian putih dia tak terangkan. Okey. Semasa penerjun itu mendarat, hal laju adalah malak apabila mencapai hal laju terminal. Okey, hal laju terminal ni semua ni kamu boleh baca. Dia ada sebenarnya ada sebab kenapa dia bagi panggil hal laju terminal. Boleh tengok pada YouTube. YouTube dia lagi bagus sebab dia ada simulation sekali. Okey. Cikgu. Ya. Kenapa macam buku ini dengan buku cikgu tak sama? Tak sama? Ya, jawapannya tak sama. Saya ambil buku yang daripada buku hijau tu. Ini. Oh, tapi yang hitam ni macam dia dah ubah lain je. Ini buku hijau ni yang nampak dia. Yang A tu dia tulis penerjun itu bergerak dengan pecutan yang berkurangan. Okey, nanti saya cek balik buku hitam tu apa perbezaannya. Okey, selain itu Fazura ada soalan? Tak ada? Ashura, Iwana? Okey, tak ada. Sampai di sini saja malam ni. Nanti saya akan tengok balik buku hijau dengan buku hitam tu. So ada perbezaan pada jawapan. Mungkin dia ada pembetulan ataupun penambahan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amira Syahira. Okey, welcome.